yang kita muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, sidang salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, muslimin muslimat. Alhamdulillah, dengan semata-mata dengan kasih sayang Allah taala kita boleh mula lagi. Setelah 5 bulan hadis yang berikutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man katama ghaizan, orang yang menyembunyikan marah. Katama maknanya sembunyi, susu. Dia marah tapi dia tak timbulkan kemarahan dia. Wa huwa qadirun ala an yunaffidahu, sedangkan dia mampu nak meneruskan marah dia tu. Dia mampu, dia nak lawan boleh, dia nak gocok ke apa boleh, tapi dia tahan marah dia. Maka Nabi beritahu, da'ahullahu, Allah akan panggil dia, ala ru'usil khalaiqi, depan semua makhluk. Di hari kiamat nantilah Allah panggil depan semua, hatta yukhayyirahu. Panggil untuk apa? Supaya Allah dia pilih, nak peluang dia pilih, minal huril 'ain, pilih bidadari hak mana dia nak. Besarnya kelebihan tahan marah, susuk marah, tak menimbulkan marah tu, tak timbul. Allah Ta'ala panggil dia, mari, mu dulu dunia ni mu banyak sabar, mu banyak tahan marah. Sekarang mu pilih bidadari hak mana kamu nak. Yuzawwijuhu, Allah kawinkannya. Suruh pilih, patut Allah kawinkan dia dengan bidadari hak dia pilih tu. Yuzawwijuhu minha ma syaa, ikut dia nak hak mana. Allah Ta'ala pilih. Kalau dunia ni pilihan terhad lah. Nak pilih banyak-banyak tak boleh. Tapi di akhirat nanti bila Allah Ta'ala pilih tu, pilih-pilih nak bidadari hak mana. Ada orang minat bidadari negro, begitu, pilih negro. Ada orang minat bidadari Jepun, gitu kan, pilih Jepun. Allah Ta'ala pilih. Sebab apa? Di dunia dulu, dia ni ada satu perangai dia yang mana serupa dengan perangai Allah. Perangai dia, sikap dia, suka beri maaf. Ini merupakan Allah tak beri maaf ketika mampu. Dia boleh nak lawan tapi dia maaf. Ini salah satu daripada sifat Allah, afuwan qadira. Dalam Quran Allah Ta'ala sebutlah, in tubdu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana afuwan qadira. Afuwan qadira, beri maaf. Dalam masa yang sama Allah Ta'ala maha kudrat. Allah Ta'ala berkuasa. Allah maha kuasa, nak bertindak apa pun boleh. Tapi dalam banyak keadaan Allah Ta'ala maaf. Kan kerosakan berlaku atas muka bumi kan, hasil kesilapan manusia, tapi banyak Allah maaf. Fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Allah katakan kerosakan yang berlaku ni, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, sebab kerosakan amalan manusia. Berlaku kerosakan di daratan, di lautan, bima kasabat aydin nas, sebab apa yang tangan manusia buat. Kasabat ni buat apa yang tangan manusia buat. Tapi itu pun Allah Ta'ala maaf banyak. Fabima kasabat aydikum wa ya'fu an. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Kesusahan yang datang, kerosakan yang datang sebab tangan manusia, tapi itu pun Allah Ta'ala maaf banyak. Allah Ta'ala sifat afu,
suka beri maaf. Dalam keadaan Allah Ta'ala mampu, berkuasa, maha berkuasa. Jadi beri maaf dalam keadaan boleh bertindak ni, ini merupakan salah satu dari sifat Allah Ta'ala, yang mana disebut dalam hadis supaya kita ni berakhlak. Takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Oh, itu besar tu. Maaf ketika kalau sebenarnya kita maaf terpaksa, tak boleh nak lawan, maaf lah. Boleh juga pahala, tapi rendahlah pahala dia tu. Maaf kerana terpaksa. Yang mahanya bila mampu balas tapi maaf. Afuwan qadira. Maaf dalam keadaan mampu. Macam kalau bab sedekah juga. Kadang-kadang sedekah ni dah terdesak dah, kena curi dah. Apalah niat sedekah. Boleh pahala juga. Tapi pahala sedekah terdesak. Ya, sedekah terdesak. Ada kena curi dah kan. Orang ceroboh. Katakan orang ceroboh lah. Rumah kita tahu-tahu duit kena curi. Ada sampai puluh-puluh ribu hilang lah duit kena curi. Marah lah. Tapi dia selepas beberapa hari dah reda dah marah dia pun maaf. Tak apalah, niat sedekah. Niat sedekah boleh pahala juga. Tapi sedekah yang terdesak dia lebih besar daripada sedekah dalam keadaan ikhtiar. Amalan kita ni kan ada yang kita buat dengan ijbari, dengan terdesak, dengan terpaksa. Ada yang kita buat dengan ikhtiar. Hak buat dengan ikhtiar ni lagi mahal. Yang dibuat dengan ikhtiar dia lagi mahal. Jadi orang yang sembunyikan marah ni, kalau dalam Quran dipanggil wal kadhiminal ghaidha, menyembunyikan rasa marah dia tu. Allah suruh pilih nak bidadari di syurga. Orang mukmin ni macam-macam. Allah Ta'ala beri bidadari tak sama. Hak paling common orang mukmin, hak paling akhir masuk syurga, adna ahlil jannati, disebut dalam hadis. Orang mukmin hak paling adna ni maknanya dia kena masuk, orang mukmin yang paling adna yang masuk syurga. Sasuk kata ni, orang mukmin yang paling akhir masuk syurga, dia kena masuk neraka dulu. Dia di atas sesuatu kesalahan dia di melalui proses pembersihan dalam neraka beberapa lama. Lepas tu akhir sekali Allah Ta'ala pun buat tubik dia, buat keluar dia daripada neraka, masuk syurga. Orang panggil mukmin paling darjat paling rendah sekali kan, adna ahlil jannat. Adna ahlil jannati manzilah, ahli syurga yang mana kedudukan dia paling rendah sekali. Dia Allah Ta'ala bagi dua isteri, dua bidadari. Tu hak paling tu. Ada yang Allah Ta'ala bagi sampai 7, ada riwayat sebut 74 pun ada. 74 isteri bidadari. Ada yang 72, ada riwayat sebut 100 pun ada, 100. Ahli syurga Allah Ta'ala bagi ikut darjat dia. 100. Ada sampai 500 pun ada. Mana kamu kalau 500? 500 ke mana? Kita tak boleh nak banding dengan apa kekuatan di dunia tak? Dunia ni kekuatan Allah Ta'ala bagi terhad, semua terhad dalam dunia ni. Nama dia pun dunia terhad. Tapi syurga ni tempat Allah Ta'ala bagi peluang orang mukmin ni layan. Lakum fiha ma tashtahi anfusukum. Untuk kamu dalam syurga apa saja yang syahwat kamu nak, Allah Ta'ala bagi peluang. Ahli syurga dia punya kekuatan, dia menyamai 100 orang lelaki dunia. Satu orang ahli syurga, kekuatan diberi kepada ahli syurga menyamai 100. Jadi
Kalau apa tu 100, kekuatan seorang menyamai 100. Nabi pula Allah Ta'ala di kekuatan tu di dunia lagi Allah beri ke Nabi, para Nabi. Nabi di dunia kekuatan dia menyamai 40 orang lelaki. Ini disebut dalam hadis. Satu orang Nabi kekuatan dia menyamai 40 lelaki ahli syurga. Dan satu orang lelaki ahli syurga kekuatan dia menyamai 100. Jadi maknanya Nabi punya kekuatan berapa? 100 kali 40. 100 kali 40. Ini kekuatan Allah pada Nabi. Kekuatan ni lah kekuatan lelaki. Allah beri kepada Nabi. Sebab tu Nabi Sulaiman dia punya isteri siapa 1000. Isteri Nabi 1000. Dah kekuatan dia menyamai 4000 orang lelaki. Kan? Kekuatan satu orang Nabi menyamai 40 orang lelaki. 40 bukan lelaki dunia, lelaki ahli syurga. Yang mana seorang lelaki syurga ni kekuatan dia menyamai 100 lelaki dunia. Jadi 40 kali 100 jadi 4000. Nabi, kekuatan Allah kepada Nabi 4000. Jadi kalau Nabi Sulaiman isteri dia 700, gundik hamba 300, 700 tu 1000 Nabi Sulaiman. Tak pelik sebab dia punya kekuatan sampai 4000. Itu cerita di akhirat. Sebab apa orang yang sembunyikan marah dia ni, dia tahan marah, Allah Ta'ala suka. Siapa Allah Ta'ala beri ganjaran gitu. Sebabnya manusia ni kali ke Imam Ghazali kan, Allah Ta'ala beri kepada dia dalam diri manusia dipanggil lataif. Ada latif, ada 4 bentuk latif. Lataif maknanya satu pemberian Allah, satu ciptaan Allah dalam diri manusia. Ada 4 bentuk. Satu yang nama dia ruh manusia. Yang kedua nama dia nafsu lah. Nafsu. Yang ketiga apa dia? Qalb, hati. Dalam diri manusia ni qalb, ada hati. Dan satu lagi apa dia tu? Akal. Akal. Jadi manusia ni masalahnya bila dia marah kan. Banyak kadang marah dia tu marah yang bukan kerana Allah lah, dalam banyak keadaan. Marah kerana apa? Kerana nafsu. Kerana dorongan nafsu. Kalau marah kerana Allah, tak apa Allah suka pula. Man a'ta lillah wa man'a lillah. Siapa yang beri kerana Allah, dia tak beri sesuatu pun kerana Allah. Dia apa tu? Ahabba lillah. Dia suka sesuatu pun kerana Allah. Dia benci, dia marah pada sesuatu kerana Allah. Ini faqad istakmalal iman. Iman dia sempurna. Bila marah kerana Allah, Allah suka pula. Sebab apa marah? Sebab Allah tak suka benda ni. Saya pun marah. Itu tak apa gitu. Tapi dalam banyak keadaan marah manusia ni marah kerana nafsu. Orang tegur dia sikit, dia marah, melenting. Contoh kan, orang tegur dia, dia pun melenting, marah. Jadi marah kadang-kadang orang tegur ni bila dia buat salah. Dia ada kemungkinan orang tegur. Orang maki, orang kutuk. Kan, dua kemungkinan. Mungkin dia buat silap, orang pun kutuk dia. Maka bila orang kutuk kerana dia buat silap, tak patut dia marah. Sebab dia satu teguran. Macam cerita Imam Ghazali kan. Imam Ghazali dia pergi ngaji. Masa muda-muda dia ngaji kampung dia dulu. Bila dia itu sikit, masa budak-budak kan ngaji kampung. Lepas tu bila dia meningkat remaja, meningkat agak umur dewasa sikit, dia pergi belajar luar negeri lah, dekat Jogja. Syekh Ismaili, belajar dekat Syekh Ali Ismail, nama tu guru dia.
Duduk banyak tahun di sana, balik. Dalam perjalanan balik, dia bawa banyaklah catatan-catatan dia ni. Dia punya kitab-kitab dia, dia saling daripada untuk guru dia. Lepas tu tiba-tiba perampok rapah habis. Dalam perjalanan naik kapal, penyamun ambil dia punya kitab-kitab dia ni. Dia pergi jumpa lah. Jumpa dengan tuan perampok, minta balik. Dia kata, Tuan Lanu pula. Panggil Tuan lah, nak ambil, minta ni, Tuan Lanu. Hamba nak minta balik lah kitab-kitab hamba ni. Hamba susah payah pergi banyak tahun, nak catik dia, nak saling dia. Lepas tu nak memperoleh ilmu yang ada dalam dia. Nak baliklah kitab-kitab ni, catatan-catatan ni. Ketua pokok tu kata, macam mana mu kata mengetahui isi dia, sedangkan bila aku ambil, mu dah tak ada ilmu dah, mu dah gelabah dah. Mu dah gelabah dah, mu dah kosong dah. Mu kata tahu isi dia, sedangkan bila aku ambil aku rapah kitab-kitabmu ni, mu jadi gelabah, mu jadi tak tentu hal dah. Mana dimakilah orang ketua perampok tu, maki Imam Ghazali. Masa tu tak jadi imam lagi lah. Imam Ghazali pun setelah dia dapat balik. Lepas tu dia kata dalam hati dia, dia kata, ini ketua perampok ni mustantaqun antaqahullah. Allah Ta'ala yang gerakkan lidah dia sebut lagu tu, maki aku. Jadi Imam Ghazali tak marah. Imam Ghazali tak marah. Baliknya dia ambil pelajaran. Ketua perampok ni walaupun dia perampok, tapi dia maki aku ni sebenarnya Allah gerakkan lidah dia nak tegur aku. Aku mengaji tak mengapa rupanya. Aku mengaji saja, main tulis tak hafal. Ilmu tak boleh kena hafal. Main tulis saja ilmu tak ingat. Afatul ilmi an-nisyan. Penyakit ilmu ni apa dia? Lupa. Itu penyakit ilmu. Belajar banyak-banyak kalau tak ingat jadi macam tak belajar juga. Dia ambil itu sebagai satu teguran. Maknanya Imam Ghazali tak marah. Jadi tegur ni, orang maki ke apa ke, dia satunya kadang-kadang bila buat silap orang maki. Maka sepatutnya macam Imam Ghazali kan, dia anggap itu teguran daripada Allah. Itu sepatutnya. Dan kadang-kadang orang maki ni satu ujian juga. Kalau tak bukan sebagai teguran pun, kita buat betul dah, orang maki juga. Kadang-kadang gitu lah, itu molek dah. Betul lah kita buat orang maki. Itu dipanggil waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Kami jadikan sebahagian kamu ni ujian bagi yang lain. Maknanya dua-dua keadaan tu kita tak patut marah. Kalau kita buat salah, orang maki, pun tak patut marah. Kalau buat betul, orang maki, lagi-lagi lah. Pun tak patut marah juga. Sebab dia sebagai satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam dua-dua keadaan tu, yang patut kita buat ialah apa dia? Wal kadhiminal ghaidha. Tahan marah. Kadhimin ni dia macam apa? Termos air panas tau. Kadhimin dalam bahasa Arab perkataan kadhim. Kadhim ni kadang-kadang dia bawa mana, dia macam termos kan bocor apa begitu. Kita buat air panas dalam tu, lepas tu kita tutup tau. Dalam tu bukan air panas air, tapi tutup. Gitu juga orang marah ni, dia tahan marah dia. Dalam hati manusia, dalam diri manusia, kata Imam Ghazali, ada 4 bentuk latifah. Lataif dia panggil al-lataifur rabbaniyah. Al-lataifu ar-rabbaniyah. Ciptaan-ciptaan halus yang Allah cipta dalam diri manusia. Ciptaan apa yang tak nampak. Satunya dia panggil qalb, hati. Hati ni macam raja lah. Batu raja ni ada penasihat dia, iaitu akal nama dia. Dia menasihati raja supaya bertindak betul. Lepas tu raja ni dia ada tentera. Tentera tu nafsu tu lah, nafsu dalam diri manusia ni macam tentera. Tentera ni ada dua pula. Ada dua bentuk syahwat. Dua bentuk kekuatan. Dua bentuk apa tu? Satu dia panggil nafsu makan, nafsu syahwat makan. Nah, ini
tentera hak pesing makan ni, pesing apa, syahwat makan ni, dia ada dua bentuk syahwat kan. Satu syahwat perut, satu lagi syahwat ma tahtal butun. Syahwatul butun, syahwat perut. Satu, yang kedua syahwat ma tahtal butun, bawah perut. Malulah maknanya syahwat ni. Dua syahwat ni dia macam tentera yang mana berfungsi untuk jaga kebajikan badan manusia, untuk tarik segala manfaat-manfaat, segala kebajikan untuk badan manusia. Sebab manusia kalau tak makan, jadi lapar, jadi tak rok. Maka ada syahwat makan. Supaya dia makan, dia boleh survive lagi tau. Dia boleh terus hidup. Lepas tu syahwat ni pula Allah Ta'ala beri, Allah cipta dalam diri manusia syahwat kemaluan ni untuk jaga keturunan. Kalau tak ada tu, semua dak kahwin belaka, tak ada lah keturunan. Dua syahwat bagi Allah Ta'ala bagi. Nafsu, satu nafsu nak makan, satu lagi nafsu marah. Nafsu marah dia macam tentera yang menolak kemudaratan. Benda-benda buruk mari dia sekat. Ini peranan nafsu marah dalam diri manusia. Jadi ada nafsu hak tarik, iaitu nafsu makan. Dia tarik apa-apa kepentingan manusia, dia tarik. Maknanya menarik manfaat. Satu, fungsi nafsu untuk tarik manfaat kepada diri manusia. Satu lagi untuk cegah kemudaratan. Ini nafsu marah ni fungsi dia untuk cegah. Cuma bila salah tu, bila terlebih guna, terlajak marah bukan kerana Allah, itu jadi tak comel. Marah kerana nafsu, marah. Kalau marah kerana Allah tak apa. Macam orang tengok ke satu kemungkaran kan, perkara yang Allah Ta'ala tak suka. Tapi kata man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Tengok kemungkaran, cegah dengan tangan. Kalau tak mampu, cegah dengan lidah. Kalau tak mampu juga, paling kurang cegah dengan hati. Rasa marah dalam hati terhadap kemungkaran. Itu tak apa gitu, marah gitu. Sebab dia marah kerana Allah. Marah benda orang buat kemungkaran yang berlaku, perkara-perkara yang tak molek, kemaksiatan yang berlaku, dia pun marah pada maksiat tu. Itu tak apa, marah kerana Allah. Hak tambahnya marah kerana nafsu. Apa dia maki aku pula? Marah. Dia maki kita maki 10 pula. Gitu jadi tak comel. Orang yang tahan marah gini ni yang Allah Ta'ala panggil di akhirat nanti, suruh pilih bidadari. Pilih. Tu jadi ada orang sampai 500 tu, ada riwayat sampai 500 bidadari. Riwayat dalam kitab Durrul Mansur. Dalam kitab Durrul Mansur ada ahli syurga ni sampai 500 isteri. Dah timbul soalan 500 lagu mana? Gerak tak? 500 jangan kita kiyah, jangan kita banding dengan kekuatan di dunia. Kekuatan di dunia ada gerak lah. Ni kekuatan syurga ni. Kekuatan di syurga. Kekuatan di syurga, kalau Nabi Allah beri di dunia dah ada dah kekuatan tu. Kita umat biasa ni Allah beri di akhirat lah. Dunia tak beri lagi. Sebab apa Allah Ta'ala beri kepada Nabi ni? Kekuatan lebih. Nabi isteri 9. Rasulullah sendiri kan, sampai 9 isteri. Kalau campur semua jadi 11. 9 tu dalam sesemasa. Dalam satu masa 9. Kalau campur dengan yang dah Khadijah dah meninggal, dah wafat masa tu, campur pula dengan satu hamba Nabi nama Maria, jadi 11. Kadang-kadang semalam je Nabi itu isteri apa, layan lah kan, mana 99 dalam masa yang sama gitu. Allah Ta'ala beri sebab Nabi dipanggil keadaan al-ghurmu bil-ghurmi. Para Nabi ni mereka punya penanggungan di jalan Allah Ta'ala lain pada orang lain. Asyadduhum bala'an al-anbiya, Nabi kata, yang paling banyak dapat susah di jalan Allah para Nabi. Kalau dalam peperangan ke apa banyak boleh sakit Nabi. Dalam perang Uhud Nabi sampai apa? Patah gigi kan. Sampai apa cedera kepala, topi besi melekat kat kepala Nabi dalam perang Uhud. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Manusia yang paling banyak dapat susah di jalan Allah Ta'ala para Nabi. Kemudian orang yang lagi darjat dia dekat dengan Allah, lagi dekat dengan Allah, lagi banyak dapat susah. Jadi sesuai dengan tu keadaan al-ghurmu bil-ghunmi. Orang dapat susah banyak, keistimewaan dia pun lebih.
Jadi kalau siapa nak macam Nabi, kekuatan sampai 4,000. Nabi Allah beri kekuatan lelaki dia, kekuatan kelakian sampai menyamai 4,000, disebut dalam hadis Tirmizi. Nabi diberi kekuatan menyamai 40 lelaki ahli syurga, yang mana seorang lelaki ahli syurga kekuatan dia menyamai 100 lelaki dunia. Seorang ahli syurga 100 power dia. Tak perlu tokak ahli apa semua, tak perlu. Jadi kalau apa kali 100 kali 40, 4,000. Ini kekuatan ada pada Nabi. 4,000 lelaki. Dah padang dia susah jalan Allah pun teruk. Dia kena sakit di jalan Allah pun teruk. Al-ghurmu bil ghummi, kaedah dia kan. Siapa yang sakit banyak, keistimewaan pun banyak Allah Taala bagi. Penanggungan banyak di jalan Allah Taala, keistimewaan pun Allah Taala bagi. Rasulullah 9, kalau Nabi Sulaiman sampai 1,000. Nabi Daud 100 isteri Nabi Daud. Jadi orang yang tahan marah ni, maknanya di dunia dia lawan nafsu marah. Semua orang dia tak boleh tu, tak boleh senang sikit nak marah. Tak boleh senang sikit dia tunjuk belunggu marahnya dia ni. Apa panggil pongoh ke apa sifat dia ni. Jadi orang yang tahan marah macam ni, maknanya dia lawan nafsu. Bila lawan nafsu, di syurga nanti Allah suruh dia layan nafsu. Lakum fiha ma tashtahi anfusukum. Untuk kamu dalam syurga apa yang nafsu kamu nak. Apa yang ma tashtahi. Tashtahi ni apa yang nafsu kamu syahwati. Apa yang nafsu kamu nak Allah bagi. Dunia ni tempat terhad. Semua kita makan pun terhad begitu. Siapa boleh makan 5 pinggan? Masa muda-muda boleh kok 5 pinggan. Dah tua sikit dah orang. Tak boleh lah. Semua terhad. Kudrat Allah Ta'ala punya kudrat kaunuhu qadiran. Kudrat Allah sentiasa bersama dengan Allah. Ilmu Allah sentiasa bersama. Kaunuhu aliman, kaunuhu muridan. Tapi manusia ni semua terhad. Kaunuhu tak ada pada manusia. Kaunuhu kehendak apa manusia? Terhad. Kehendak makan terhad, ilmu terhad. Masa manusia baru lahir kan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Masa baru lahir dia tak tahu benda. Budak kecil, baby baru lahir, keluar daripada perut ibu dia, la ta'lamuna syai'an. Allah kata, mu tak tahu benda masa mu baru lahir. Lepas tu besar sikit, Allah beri pendengaran, beri penglihatan, dia pun belajar, dia makin tahu sama kita. Bila ada tua lagi, dia kembali tak tahu semula. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi. Siapa yang kami beri lanjut umur, dia punya kejadian jadi terbalik. Kalau dia belajar masa muda dulu, dia jadi apa? Tak tahu semula. Itu keadaan manusia. Semua terhad lah. Pokoknya semua terhad. Allah Ta'ala tidak ada batasan. Sentiasa Allah Ta'ala aliman, sentiasa muridan, sentiasa kehendak Allah Ta'ala sentiasa berjalan. Jadi orang tahan marah dia, di akhir Allah Ta'ala pilih. Sebab dia lawan di dunia ni, maka dia boleh layan. Kena lawan dulu, lepas tu baru layan di syurga. Allah Ta'ala bagi untuk layan. Allah Ta'ala panggil dia, semua pilih. Yukhayyiru minal huril 'ain yuzawwijuhu minha. Allah Ta'ala sendiri kawinkan dia. Kawin dengan bidadari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah kawinkan ni pernah berlaku juga pada Nabi sendiri. Anak angkat Nabi nama Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi. Dia kawin dengan Zainab. Zainab ni sepupu Nabi. Dicerita dalam Quran ni guys. Maknanya bila kahwin
Dok sekufu punya. Dok sekufu dua tu. Bila dak, sebab apa dak sekufu? Zainab ni Quraisyah, yang bangsa Quraisy. Bangsa Quraisy, kalau zaman kita lah ni kita panggil apa? Orang lelaki sayyid, orang perempuan panggil apa? Syarifah. Istilah kita ini Syarifah kan. Zaid ni dia bukan orang Quraisy, dia orang luar. Dia hamba. Lepas tu Nabi bebaskan dia, Nabi jadi anak angkat Nabi. Jadi satunya Quraisyah, Syarifah, yang sebenarnya orang biasa. Dak sekufu. Bila dak sekufu, tak tenteram rumah tangga tu. Nabi akhirnya Zaid ceraikan isteri. Falamma qada Zaidun minha watara zawwajna, kana cerita zawwajna tu. Bila Zaid ceraikan isteri dia Zainab binti Jahash, kami kahwinkan Zainab tu dengan Nabi. Zainab dia menantu Nabi, boleh kau kahwin dengan menantu? Dia sebenarnya dia bukan menantu betul. Dia menantu daripada anak angkat. Kalau menantu betul, anak sendiri kan, bekas isteri kepada anak sendiri tak boleh lah. Tak boleh kahwin bekas isteri kepada anak sendiri, tak boleh. Walaupun anak kita cerah ada bini dia, walaupun dia cerah bini dia, dia tetap haram. Dia panggil hurmah mu'abbadah. Menantu kan tak batal wudu kan, menantu tak batal wudu. Kalau cerah lagu mana? Tak batal juga wudu. Hormah dia, keharaman dia tu berterusan sampai ke mati. Hubungan mertua dengan menantu ni, walaupun menantu tu dia dah palah dengan anak kita, dah bercerai dah, dah tak jadi menantu dah, jadi bekas menantu, masih tetap tak batal wudu. Tak boleh nikah dua tu, tak boleh ada perkahwinan dan wudu tak. Itu cerita anak sendiri. Aslabikum wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum. Quran kata halail mana isteri daripada anak sulbi kamu. Itu haram terus, anak sendiri. Tapi kalau anak angkat, macam cerita Zaid bin Harithah ni, anak angkat Nabi. Anak angkat tak apa, anak angkat boleh kahwin. Bahkan Allah kahwinkan Nabi, Allah sendiri buat akad dalam hal tu. Allah buat akad mengahwinkan Nabi dengan Zainab. Akad tu berlaku di langit. Zainab dia bangga kepada isteri Nabi lain-lain, isteri yang lain. Dia kata, keluarga kamu yang kahwinkan, wali kamu yang kahwinkan aku, Allah yang kahwinkan. Dan perkahwinan aku berlaku di langit. Tujuan apa Allah Ta'ala kahwinkan Nabi dengan Zainab ni? Supaya tadi nak membatalkan tanggapan masyarakat jahiliyah bahawa anak akak punya bekas isteri tak boleh dikahwini macam anak sendiri. Nak batal adat tu, tanggapan, persepsi. Allah kahwinkan Nabi dengan Zainab. Isteri Nabi yang paling rapat keturunan dia dengan Nabi, Zainab lah. Sebab dia sepupu, toki sama. Zainab, mak dia nama Umaymah binti Abdul Muttalib, toki Nabi. Nabi bin Abdullah bin Abdul Muttalib, toki sama. Jadi sepupu, kata orang sepupu rapat. Isteri lain tak ada yang macam tu. Tapi yang Zainab binti Jahash ni sepupu rapat, Allah kahwinkan. Jadi cerita Allah buat mengahwinkan ni berlaku pada Nabi di dunia lagi. Tapi untuk umat ni, untuk kita semua ni ada peluang juga. Tapi kena takdirlah, tahan marah. Ada peluang je. Jadi Allah sendiri mengahwinkan. Mana di akhirat nanti? Lagu nak dapat peluang tu, kena tahan lah. Kena latih tahan marah kalau di dunia ni. Benda-benda yang menyebabkan nak marah ni ada semua. Seharian kadang-kadang anak kita sendiri jadi nak marah je. Tak pasal-pasal. Isteri sendiri tengok ada macam-macam lah buat. Sebab manusia, bila manusia dia banyak kelemahan kan? Walau kita sendiri buat salah banyak juga, tapi kita tak sedar sebab kita yang buat. Tapi orang keliling kita buat, kita cepat sedar. Cepat sedar, cepat sensitif, cepat nak marah. Lagu mana latihan dia tu? Latihan nak kagumul sebab tahan marah ni besar kan?
katama ghaidan, besar kelebihan dia tu. Dalam ini kelebihan disebut dalam hadis. Dalam Quran pun ada sebut juga. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang tahan marah dan memaafkan manusia lain. Allah kaitkan ni sebagai apa ni? Sifat muttaqin. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Apa dia punya sebelum dia tu? Uiddat lil muttaqin. Syurga, Allah cerita pasal syurga sebenarnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kamu bersegera, berlomba-lomba. Apa lagi ya? Berebut. Badu nak dapat syurga. Bersegera, sari'u ila maghfirah. Berlomba. Kita macam hari ni macam bila berlomba macam kita tak nampak lah mana berlomba. Kalau tengok dalam kehidupan sahabat kan, berlomba semua sama-sama sahabat. Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar berlomba semua. Berlomba nak dapat syurga. Sebab syurga ni Allah kata wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam perkara nak memperoleh syurga ni lah seharusnya manusia bertanding. Manusia berebut. Falyatanafasil mutanafisun. Sayyidina Umar dia semua dia ni berasa apa? Kali ni aku dapat mengalahkan Abu Bakar dalam perkara ketaatan pada Allah. Sekali dalam perang Tabuk, dia orang separuh harta dia nak sebab pada Nabi untuk kegunaan perang Tabuk. Zaman dulu perang dia tak ada bajet macam hari ni. Kita ada bajet negara hari ni lah. Tentera mana-mana negara perang dia ada bajet. Bajet tentera sebagai tu. Dulu waktu keluar fikir sendiri. Orang perang ni waktu belanja dia perlu poket sendiri. Sebab tu boleh zakat. Salah satu asnaf zakat yang 8 ialah apa dia? Wa fi sabilillah. Asnaf zakat yang 8, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah. Fi sabilillah tu ulama tafsir sebagai al-ghuzat, yakni orang yang berperang di jalan Allah. Dia perang kerana apa? Dia boleh asnaf, dia satu asnaf, salah satu daripada asnaf yang layak terima zakat sebab dia keluar pitih dia sendiri. Kadang-kadang zaman dulu berhutang nak perang ni, nak keluar pitih ni tak ada, dia berhutang, dipinjam berhutang. Kalau berhutang 2 kali asnaf dia dapat. Asnaf fi sabilillah, asnaf berperang, dan satu lagi asnaf al-gharimin. Al-gharimin tu berhutang. Kerana berhutang pun dia dapat dia. 2 kali dapat. Jadi kembali cerita Sayyidina Umar tadi, dia kata kali yang aku dapat mengalahkan Abu Bakar, dia separuh pitih dia. Kalau zaman kita ni di dalam akaun bank, separuh keluar. Serah pada Nabi. Lepas tu dia keluar daripada khemah, nanti dengar pula apa perbualan Abu Bakar Siddiq dengan Nabi. Nabi tanya, kau nak Abu Bakar gapo mau bawa? Abu Bakar kata, aku tinggal Allah Rasul. Dia tak cerita hak bawa tu. Sebab pada zahirnya yang dia bawa tu nampak sikit banding dengan Sayyidina Umar lah. Dari segi kuantiti dia tu sikit, dari segi kualiti lebih lah. Sebab dia sikit tu daripada tak ada. Kan sikit tu daripada tak ada. Dia contoh gini kan, satu orang dia bagi 10 riyal, dia sedekah 10 riyal, hak dia ada pun dia ada 11 riyal contoh. Dia ada 11 riyal, dia sedekah 10. Hak seorang lagi dia sedekah 10 riyal, dia ada 20 riyal. Kan dari segi atau begini, seorang lagi, orang yang kedua dia sedekah 20 riyal tapi dia ada 40. Maknanya dari segi kuantiti dia lebih lah sebab dia 20. Tapi dari segi nilai dia kalah. Nilai dia dengan orang pertama dia sebab 20 daripada 40 baru separuh. Yang tu tadi 10 daripada 11 riyal. Nilai dia lebih daripada separuh nilai sedekah dia tu. Gitulah bandingan dia. Kalah pula kata Sayyidina Umar, kalah pula aku dengan Abu Bakar Siddiq. Nak ceritanya sahabat ni berlumba. Kan berlumba. Kalau berlumba
macam trend hari ni belum besar kereta ke belum besar rumah ke dia belum atas benda hak habis. No. Tak apalah berlumba lah siapa-siapa nak berlumba tu. Tapi jangan lupa untuk berlumba hak tak habis. Berlumba atas barang tak habis. Iaitu syurga kan ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi baq. Apa yang ada di sisi kamu Allah kata akan habis. Apa yang ada di sisi Allah baq, kekal. Sahabat dia belum atas tu. Belum atas kekal. Jadi tahan marah, sembunyi marah ni ialah Allah kata wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Berlomba untuk dapat syurga yang mana disediakan untuk orang muttaqin, orang yang bertakwa. Siapa orang takwa tu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang membelanjakan hartanya di jalan Allah Taala ketika senang, ketika sempit. Lepas tu apa lagi? Wal kadhiminal ghaidha. Oh gitu. Dia sembunyikan marah. Rupanya Allah Taala suka sembunyikan marah. Maksudnya marah ni lagu mana? Marah nafsu. Marah kerana Allah tu tak apa, marah kerana agama. Nabi SAW bila marah, bila orang buat la yantaqimu li nafsi, disebut tentang sifat Nabi, la yantaqimu li nafsi. Nabi tak balas dendam untuk dirinya sendiri sama sekali tak. Orang buat macam-macam ke Nabi, Nabi tak balas. Tetapi wa idan tuhikat hurumatullah, bila orang langgar kehormatan Allah, orang buat maksiat durhaka pada Allah, lam yakum li ghadabihi syai'un. Tak ada apa benda pun dapat menjekat kemarahan Nabi. Kan bila orang langgar, mana Nabi untuk diri sendiri Nabi tak marah. Tapi kalau orang langgar apa-apa dalam agama, Nabi cukup marah sehingga macam apa kemarahan Nabi ni macam air yang deras. Tak ada siapa boleh sekat. Lam yakum li ghadabihi syai'un. Gitu. Jadi mana bezalah marah yang dikehendaki sini, yang kita kena tahan marah ni, yang ni marah nafsu lah. Adapun marah kerana Allah itu tak apa, itu lain cerita. Marah kerana Allah terpuji. Jadi kerana besarnya tu Allah Taala semua pilih. Bidadari yang mana kamu nak, kamu boleh pilih. Tapi jangan niat gitu pula lah. Kita buat ni niat nak dapat bidadari, tak boleh gitu. Bidadari itu satu janji Allah, syurga ke apa itu janji. Janji ini jangan kita jadikan sebagai maksud. Janji sekadar mau'ud, janji sekadar janji. Jangan jadi maksud, jangan jadi tujuan. Sebab dalam ibadat kita tujuan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan nak dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau niat lain tu jadi bercampur lah. Niat bercampur. Okey, insya-Allah. Rasanya saya kata dulu. Insya-Allah. Kalau tak ada apa-apa kita sambung lagi minggu depan insya-Allah. Wassallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi